Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Jadi ini adalah slot yang kedua untuk modul Pengkil Matematik itu. So slot yang pertama tadi sebelum ini kita telah berhenti pada soalan nombor 22. Jadi cikgu akan sambung nombor 23 iaitu muka surat 12. So tajuk dia ialah matrix. Saya rasa semua itulah memang apa kita kata memang sudah biasa dengan matrix sebab ini salah satu tajuk yang cikgu-cikgu tekankan mesti skor. So bahagian A anda diberikan negatif 1 per n kemudian matrix 4 negatif 2 n negatif 3. Dia kata ini matrix ini ialah songsangan kepada negatif 3 2 negatif 5 4. Hitung nilai m tang n. Jadi kalau anda ada jumpa soalan seperti ini, maksudnya kita perlu cari songsangan daripada matrix yang semuanya nombor. Kalau dua-dua matrix yang diberi itu ada pemboleh ubah, kita boleh cari mana-mana satu lah. Ataupun cari matrix yang mempunyai pemboleh ubah yang sedikit. Kalau bandingkan dua itu. Kalau dua-dua itu sama, pilih mana-mana satu untuk cari songsangan. Dan kalau boleh, jangan pilih yang ada pecahan di depan lah. Okey, so negatif 3, 2, negatif 5, 4. Negatif 1 di atas ini maksudnya songsang, iaitu 1 bahagi A ditolak BC. So A darab D, cikgu terus negatif 3 darab 4, negatif 12. Tolak dengan B darab C, 2 darab negatif 5, negatif 10. Tolak ini memang rumus punya tolak, jangan salah faham lah. Kemudian kedudukan A dan D kita terbalikkan. 4 naik atas, negatif 3 turun bawah. 2 menjadi negatif 2, iaitu positif jadi negatif. Negatif 5 jadi positif 5. Ini saya bezakan guna warna merah. Lepas itu kita mudahkan pecahan. So, mudahkan pecahan guna kalkulator, saya akan dapat 1 per negatif 2. Kemudian bracket dalam kurungan dalam itu matrix dia 4 negatif 2, 5 negatif 3. Dan kita cuba bandingkan. Saya cuba kecilkan yang atas dengan bawah ini, boleh nampak lah. So yang kalau kita tengok pecahan di bawah itu 1 per m kan. M itu ialah 2 loh. Sebab soalan ini asal dia ada negatif di depan. So sini pun ada negatif. So kita jangan sentuh negatif lah. So M itu ialah 2. Lepas itu kita banding N. N ialah 5. Saya guna pink color untuk N. Saya guna hijau untuk M. So senang untuk kita banding lah. Lepas itu bahagian P itu bahagian yang normal. Bukan kebat, tapi biasanya kebat lah dalam SPM. Tak apa, kita bincang juga. So, perkara pertama yang perlu anda buat ialah kita perlu menuliskan kedua-dua persamaan ini ke dalam apa? Ke dalam persamaan matrix. So, persamaan matrix ada berapa? 3 kurungan. Mesti ingat. So, kurungan pertama semua daripada nombor, iaitu negatif 3, 2, negatif 5, 4. Darab dengan matrix SY, iaitu 2 pemboleh ubah yang diberi di sini. Kalau dia MN, kita guna MN. Kalau PQ, guna PQ. Soalan ini SY, kita guna SY. Lepas itu sama dengan matrix negatif 2, negatif 6. Lepas itu kita sambung dengan matrix SY, iaitu kita pindahkan matrix di kiri ini yang nombor semua itu pergi ke kanan. Apabila pindah ke kanan, dia perlu menjadi matrix songsang. Iaitu 1 bahagi A darab B negatif 12, tolak B darab C negatif 10. Kemudian kedudukan 4 negatif 3 terbalik. Kedudukan BC kekal tapi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, ini cikgu sudah tunjukkan. Lepas itu darab dengan negatif 2, negatif 6. Sampai ke langkah ini, awak tidak perlu kira apa-apa lagi. Awak terus pergi ke kalkulator mod 51. Mod 51, awak kunci masuk baris yang pertama, nilai pertama negatif 3, 2, lepas itu negatif 2. Baris yang kedua, negatif 5, 4, negatif 6. Kemudian kita akan dapat jawapan yang pertama, negatif 2. Jawapan yang kedua, negatif 4. Dan lepas kita dapat nilai daripada kalkulator, kita masuk dalam kurungan kan, ini matrix. Dan jangan lupa kita kena keluarkan. Atas itu ialah X kan, so X ialah negatif 2. Y ialah negatif 4. Ingat.
Okey, kemudian soalan 24A. Ini satu lagi konsep yang sama tapi bentuk soalan lain sedikit, iaitu anda diberikan matriks P dan anda juga diberikan PQ sama dengan 1001. 1001 ialah matriks identity ya. So, dengan pendek kata, di sini dia tidak ada kata tiada songsangan kan? Maksudnya ada songsangan lah. So, ada songsangan maksudnya kita nak cari matriks Q. Cari matriks Q maksudnya cari matriks songsang kepada P. Iaitu 3, 4, negatif 3, negatif 5. So, cari songsang 1 bahagi 3 darab negatif 5, negatif 15. Tolak dengan 4 darab negatif 3, negatif 12. Okey, negatif 5, 3 terbalik kedudukan. BC kekal tetapi tukar tanda. 4 jadi negatif 4, negatif 3 jadi 3. So, langkah satu lagi, kita permudahkan pecahan di depan menjadi negatif 1/3. Kemudian matriks di dalam kurungan ialah negatif 5, negatif 4, 3, 3. So, ini keseluruhan ialah jawapan untuk matriks Q. So, kalau cari huruf besar seperti ini, maksudnya keseluruhan jawapan. Kalau seperti soalan atas tadi, cari pemboleh ubah huruf kecil kan? Huruf kecil maksudnya kita kena buat perbandingan. Kemudian untuk bahagian B sama, kita diberikan dua bersama linear, kita tulis dalam bentuk matriks, 3, 4, negatif 3, negatif 5, MN 18, negatif 21. Dan kita gunakan konsep matriks songsang, negatif 1/3, okey, negatif 5, negatif 4, 3, 3, darab dengan 18, 21, sorry, negatif 21. Dan sampai ke langkah ini kita tak perlu kira lagi, terus guna kalkulator, mod 51, kita dapat jawapan dari kalkulator 2 dan 3. Jangan lupa keluarkan jawapan M sama dengan 2, N sama dengan 3. Mesti keluarkan, kalau you tidak tulis, langkah akhir ini, awak akan ditolak markah. Okey, itu dia. Okey, kemudian soalan 25. Ya, soalan 25 bahagian A, dia kata tiada songsangan. Kalau tiada songsangan, kita kena guna rumus khas, iaitu AD tolak BC sama dengan sifar. A darab D tolak B darab C sama dengan kosong. So, daripada A ialah negatif 2, D ialah 3, tolak dengan B ialah 1, C ialah negatif M. Jadi apabila kita buat hasil darab ini, kita dapati M itu 6. Kemudian bahagian ini tiada songsangan. So, kemudian bahagian B sama dengan soalan-soalan tadi. Kita tulis dalam persamaan linear. Persamaan matriks. Negatif 2, 1, negatif 8, 3. PQ sama dengan matriks 4, 13. So, guna cara yang sama dengan tadi, kita boleh dapat P itu negatif 1/2, Q itu 3. So, saya harap sekian lama kita telah bincang matriks. Soalan matriks ini wajib anda skor dengan baik. Okey, so tujuan slot-slot ini, pengkil-pengkil, soalan-soalan yang cikgu bincang ini dalam modul pengkil ini, sebab masa kita bincang itu memang ada pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. So, melalui rakaman video ini, anda boleh ulang berkali-kali. Kepada pelajar yang ada hadir, boleh juga menonton supaya tengok balik konsep, tengah balik apa yang kita telah bincang, itu mungkin pun boleh banyak membantu. Okey, kemudian soalan 26 ialah soalan kebat. Christina telah membelilah 43 biji buah limau dan apple untuk jamuan akhir tahun kelasnya. Okey. Dia membayar RM50 ke semua limau dan apple, dan yang mana harga setiap biji limau dan apple masing-masing 80 sen dan RM1.50, di mana Christina mendapat baki RM3 bagi pembayaran yang dilakukannya. A. Tuliskan situasi dalam bentuk matriks. B. Selesaikan. Jadi kita perlu katakan X itu ialah limau, Y itu apple, sebab kita tidak ada pemboleh ubah. Kalau anda nak guna limau itu ialah L, apple itu E pun boleh. Tapi saya sudah biasa dengan SY, saya guna SY lah. So, mula-mula dia kata dia beli 43 biji. 43 biji itu merangkumi limau dan apple. So, saya boleh kata X tambah Y sama dengan 43. Kemudian untuk yang kedua tentang harga.
Satu biji limau 80 sen. Satu biji apple RM1.50. So, 80 sen itu ialah 0,8 ringgit lah. So, 0,8 X tambah apple RM1.50, 1,5 Y. Dan jumlah bayaran, walaupun Christina bayar RM50, tetapi dia ada dapat baki RM3 kan. Jadi maksudnya harga keseluruhan dia RM47 sahaja. 47. So kita tulis dalam persamaan matriks. Yang berwarna hijau ini baru persamaan matriks, iaitu 1, 1, 0.8, 1.5. Lepas tu XY 43, 47. Okey, lepas itu saya tok maksudnya kita selesai menggunakan kaedah matriks dan jawapan kita akan dapat X itu 25, Y itu 18. Maksudnya pada jamuan akhir tahun, Christina telah membeli 25 biji limau, 18 biji apple. Okey, 27. Buang Linta menjual dua jenis biskut raya. Yang satu ialah almond, satu ialah nenas. Okey, so di sini ada dua pelanggan membuat tambahan daripada Puan Linda. Dan kalau kita tengok di sini Puan Wahida, dia menambah 2 almond, 5 nenas, jumlah RM162. Kemudian untuk Puan Rohana, 1 almond, 3 nenas, jumlah RM92. Jadi kita cuba tuliskan persamaan dalam bentuk matriks. Okey, sebelum persamaan matriks, kita kena tulis persamaan linear dulu. Dia telah beritahu harga untuk almond ialah P. Nenas ialah Q. So, kita pakai PQ. So, 2P tambah 5Q, 162. Ini untuk Wahida. Untuk Rohana, P tambah 3Q sama dengan 92. Daripada dua persamaan ini, kita tulis matriks. 2, 5, 1, 3, kurungan PQ sama dengan kurungan 162, 92. Dan kita selesai guna kaedah matriks songsang dan kita akan dapat X itu 26. Maksudnya satu bekas biskut almond RM26. Lepas itu Y ialah 22. Maksudnya satu bekas tak nenas ialah RM22. Itu dia. Kemudian 28, ini berkaitan dengan kebun sayur. Dia kata kebun sayur itu berbentuk segi empat tepat. Okey, kemudian panjang dia 2X tambah 15, lebar dia Y tambah 20. So, di sini dia kata beza panjang dan lebar ialah 40 meter. So, beza maksudnya tolak. Panjang tolak lebar 40. So, saya guna di sini 2X tambah 15, ini panjang. Tolak dengan lebar ialah Y tambah 20. So, jumlah dia 40. So, saya susun 2X tolak Y. Yang 15 ini tolak dengan 20. Apabila buka kurungan, dia jadi tolak 20. 15 tolak 20 ialah negatif 5. Negatif 5 pindah ke kanan, positif 5. So, 40 tambah 5, 45. Itu tatan dia. Tapi cikgu tak tunjuk lah. So, persamaan pertama ialah 2X tolak Y sama dengan 45. Kemudian untuk dia kata keseluruhan kawasan kebun itu dipasang dengan pagar. Pagar itu 300 meter panjang. Sebenarnya kalau kita tengok pagar, kita kalau nak pagar kebun itu segi empat kan. Dengan kata kita mengelilingi kebun. So itu maksudnya perimeter. Perimeter dia 300 meter. So perimeter terdiri daripada dua sisi panjang, dua sisi lebar kan. So di sini warna hijau, dua sisi panjang, 2 darab 2S tambah 15. Tambah dengan 2 lebar, 2 darab Y tambah 20, sisi lebar. Jumlah dia 300. So saya juga telah permudahkan 2 darab 2S, 4X. 2 darab Y, 2Y. So untuk nombor ini, 2 darab 15, 30. 2 darab 20, 40. 30 tambah 40 ialah 70. Dan 70 yang berada di kiri, saya pindah terus ke kanan. 300 tolak 70, 230. Dan daripada persamaan 1 merah, persamaan 2 hijau, kita boleh menulis persamaan matriks.
iaitu 2 negatif 1, 4, 2. XY 45, 230. Lepas itu selesaikan, kita dapat X itu 40, Y itu 35. Okey? Tetapi soalan dia bukan berhenti di sini ya. Dia kata nak cari panjang dan lebar. Panjang ialah 2X tambah 15. So kita ganti X itu 40. 2 darab 40 tambah 15. So panjang dia 95 meter. Sama juga untuk lebar. Lebar ialah Y tambah 20. So Y ialah 35. 35 tambah 20, 55. Ini cikgu lupa tulis. Awak tulis panjang dan lebar. Okey, kita sambung. Kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, jadi untuk soalan kecerunan luas di bawah graf, anda kena ambil perhatian terutamanya graf laju lawan masa. Okey, so di dalam raja, ini ialah laju lawan masa untuk zarah P dalam tempoh 65 saat. Jadi bahagian A minta anda nyatakan tempoh masa untuk zarah itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam ialah kawasan yang mengufut. So, dia tanya berapa lama daripada saat ke-20 hingga saat ke-42. So, kita tolak belakang dengan depan. 42 tolak 20, kita dapat 22 saat. Kemudian bahagian B, kita nak cari kadar perubahan laju. Sebut saja kadar, maksudnya cari kecerunan. Soalan kata 20 saat pertama. Kalau ada perkataan pertama, maksudnya dia mestilah garis yang pertama. So, cikgu cuba tuliskan pada penghujung garis itu, dia punya koordinat. Iaitu 00, 20, 52. So, kita gunakan rumus kecerunan. So, 50, Y2 tolak Y1. 52 tolak 0. Bahagi dengan X2 tolak X1, 20 tolak 0. Dan jawapan dia 2.6. Kemudian untuk bahagian C, dia kata dalam masa 65 saat, jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu ialah 3,182 meter. Jadi untuk jarak, kalau anda diberi graf laju lawan masa, jarak itu bermaksud luas di bawah graf. Dan kalau kita tengok gambar raja ini, kita ada 3 bentuk. Yang pertama segitiga, yang kedua segi empat, yang ketiga trapezium. Okey, jadi segitiga itu panjang dia 20, tinggi dia 52. Untuk segi empat, tinggi 52, panjang 22. Dan untuk trapezium, panjang 23, iaitu 65 tolak 42, so 23. Tinggi sebelah kiri 52, tinggi sebelah kanan ialah V. Jadi kita guna luas bentuk masing-masing. Segitiga yang pertama 1/2 darab 20 darab 52. Tambah dengan segi empat 52 darab 22. Dan yang ketiga trapezium 1/2 darab hasil tambah sisi selari iaitu 52 tambah V. Kemudian darab dengan 23 dan jumlah ini semua sama dengan 3,182. Anda boleh guna kalkulator terus untuk mencari V. Mungkin memerlukan sedikit masa kalau persamaan itu panjang. So, V cikgu di sini 80. Okey 80. Kemudian untuk soalan 30, ini sekali lagi laju lawan masa. So, A nyatakan laju apabila zarah A bergerak dengan laju seragam. Laju seragam di sini kan kawasan mengufut, tapi sekarang dia bukan tanya tempoh masa. Dia tanya berapa laju dia apabila dia bergerak laju seragam, iaitu 30. 30. Terus 30 lah. Okey, B cari kadar. Kadar maksudnya kecerunan. Untuk 12 saat terakhir. Ada nampak perkataan terakhir? Kalau terakhir maksudnya garisan terakhir. So, garisan terakhir ini koordinat dia 35, 30 dengan 50 kosong. So, kita ganti 30 tolak kosong bahagi 35 tolak 50. So, kita dapat kecerunan di sini ialah negatif 2. Memang apabila garisan itu secara menurun, dia punya kecerunan adalah negatif. Maksudnya dia semakin perlahan sehingga berhenti.
Kemudian C ialah hitung nilai T. Anda diberikan jarak yang dilalui oleh Zara itu dalam tempoh 35 saat yang pertama. Ialah 1400. So, untuk soalan ini, dia bukan keseluruhan graf kita cari luas di bawah graf. Walaupun ini ialah jarak. Sebab dia kata dalam tempoh 35 saat. Maksudnya 0 hingga 35. So, cikgu hanya lorekkan kawasan berwarna merah. So, pertama, trapezium. Kedua, segi empat. Ini dua sahaja kita cari jarak. Dan jumlah dia ialah 1400. Telah diberi oleh soalan. Jadi yang pertama trapezium 65 30 T kita catatkan. Segi empat ialah 30 dengan 35 tolak T. Dan kita cari luas trapezium, luas segi empat. Kita gantikan. Kita akan dapat cari nilai T ya. Iaitu 1/2 darab 65 tambah 30 darab T. Tambah dengan segi empat. Oh sorry, segi empat itu jangan 1/2 di depan. Sorry ya, minta maaf. 1/2 ini tidak ada, tidak ada 1/2. Segi empat mana ada 1/2 kan? 30 darab 35 tolak T sahaja. Dan awak cari nilai T lah. Guna kalkulator. Kemudian 31, soalan ini ialah jarak lawan masa daripada bandar P pergi bandar Q, kemudian balik ke bandar P lagi. Pergi dan balik. Jadi nyatakan jarak daripada P ke Q. Bandar P ke bandar Q 90. Okey. Nyatakan jarak dari P ke Q. Minta maaf, P ke Q 90 sahaja. Tidak perlu tambah. Sebab saya ingat pergi dan balik. Tidak. Di sini hanya P pergi Q. Pergi sahaja. So 90. Jawapan 90 km. Minta maaf, awak tukar. Kemudian bahagian B ialah laju dari Q ke P. Q ke P maksudnya garis akhir inilah. Laju bermaksud cari kecerunan. So, kalau dia balik, maksudnya garis akhir. So, koordinat di sini 290 dan yang bawah ini 40. So, kita guna kecerunan 90 tolak 0 bahagi 2 tolak 4. Dan kita akan dapat negatif 45. Seperti yang cikgu kata, laju tidak boleh negatif. Jadi, kita tukar automatik negatif itu kepada positif. Kenapa tukar? Kerana laju tak boleh negatif. Dan kenapa dia boleh negatif? Kerana laju masuk kecerunan. Dan kecerunan di sini turun bukit. Apabila dia turun, maksudnya dia negatif. Kerana kelajuan itu semakin perlahan. Sampai akhirnya berhenti. Okey, kemudian C ialah cari purata laju keseluruhan perjalanan. So, kalau nak cari purata laju, rumus dia ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah masa yang diambil untuk perjalanan ini ialah 4 jam. Jumlah jarak barulah tambah. 90 pergi balik 90. So, jumlah jarak 180. Jadi tadi bahagian A 90 bukan 180, salah. Tapi bahagian C memang betul. Purata laju keseluruhan perjalanan pergi 90, balik pun 90. So, saya terus guna 180 bahagi 4 jam. So, purata laju ialah 45 km per jam. Kemudian untuk soalan yang seterusnya 32, ini ialah jarak lawan masa juga. Okey, di sini ada dua peserta, peserta X dan peserta Y. Cikgu guna pink color untuk X, warna biru untuk Y. Jadi, A nyatakan tempoh masa dalam jam, peserta X berhenti rehat. Kalau kita tengok peserta S ialah pink color, garisan pink color BPQR ini, dia ada kawasan yang berhenti. Berhenti maksudnya kawasan mengufut. Mengufut ialah berhentilah. So, berapa lama dia berhenti iaitu 48 tolak 30, iaitu 18. Tetapi cikgu lupa, 18 ini hanya minit, tapi dia nak jam. So, kita perlu tukar minit kepada jam. Minit kepada jam kita bahagi. So, 18 bahagi 60. Jawapan dia ialah 0.3 jam. So, tulis satu lagi langkah sama dengan 0.3 jam. Okey, kemudian bahagian B, purata laju. Purata laju
untuk peserta Y, ialah berwarna biru itu peserta Y ya. So purata laju rumus dia jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dan kalau kita tengok garisan Y ini yang berwarna biru ini, daripada kosong jarak dia sampai 90 kan. So jumlah jarak 90 km. Kemudian untuk masa, untuk peserta Y dia telah menggunakan 90 minit. 90 minit ini, tapi soalan minta jam. So kita terus 90 itu bahagi dengan 60 supaya dia jadi jam. Okey, dan lepas kita kira pakai kalkulator, kita dapati jawapan ialah 60. So bahagian B kita kena tengok peserta Y, iaitu warna biru. Jadi apabila peperiksaan, anda boleh bawa highlighter ke bawa, itulah supaya awak boleh conteng sendirilah. Mana garis ialah siapa punya. Memang boleh, tak ada masalah. Kemudian C1 dia kata purata laju untuk 42 minit terakhir bagi peserta X. 42 minit terakhir ialah daripada Q hingga ke R. Nak cari purata laju mesti jarak bahagi masa kan. So daripada Q ke R kita tengok jarak dia ialah 60, iaitu 90 tolak 30 jarak dia 60. Lepas itu bahagi masa dia daripada Q pergi R, peserta S telah menggunakan berapa minit? 90 tolak 48. 90 tolak 48 so ialah 42 minit. Tetapi soalan minta jam. So sekali lagi saya tukar 42 minit itu kepada jam dengan bahagi 60 dan jawapan dia ialah 42. Dan akhir sekali C2 cari beza masa bagi kedua-dua peserta selepas 30 km dari bandar A. Dan kita tengok dari bandar A ni, atas ini bandar A kan, sampai ke mana dia dari bandar A. Mana beza dia? Okey. So di sini beza masa bagi kedua-dua peserta selepas 30 km. Kalau kita tengok 30 km ialah ini kan. 30 km ialah ini. Okey. Jadi di sini beza dia untuk peserta X dia baru sampai ke Q iaitu 48 minit. Tetapi peserta Y dia sudah sampai X iaitu 60 minit. So beza masa dia 60 tolak 48 iaitu 12 minit. Tetapi soalan ini tidak minta jam ke minit. So 12 minit boleh. Kalau dia ada minta jam awak kena bahagi 60. Kalau tidak tak apa, ini sudah okey. Soalan 33 ada masalah, tak perlu jawab, tak berapa tepat sebab ada nilai yang tak tepat. Kemudian satu lagi tajuk yang cikgu ingin bincang sebelum kita tamat slot ini iaitu kebarangkalian. Okey, untuk soalan 34, kebarangkalian dia ada 6 kepingkat. Dia kata sekepingkat dipilih secara rawat dan dicatatkan. Kemudian kad itu dimasukkan semula. Jadi kalau dimasukkan semula, maka kita boleh terima PP, AA, NN, TT, UU, LL. Ini boleh terima kerana dia kembali semula. Jadi awak senaraikan PANTUL, PANTUL untuk kedua-dua paksi. Dan di sini kita ada jumlah pasangan dia 36, iaitu 6 tara 6, 36. Cikgu tak lengkapkan, awak lengkapkan. PP, PA, PN dan seterusnya. Baris kedua AP, AA, AN dan seterusnya. So ingat, kalau dia kata dimasukkan semula, maksudnya kita boleh terima dua-dua yang sama. Maksudnya apabila kali pertama saya dapat kad per huruf P, apabila kita kembalikan, kalau kita kembalikan lagi dan kita ambil kad kedua, kali kedua, kita masih ada peluang untuk dapat P kan? Jadi PPAA itu boleh terima. Okey, so ini anda lengkapkan bahagian B, cuba jawab, cikgu tak bincang di sini. Kemudian soalan 35, ya kita diberikan dua kotak P dan Q. Ini paling senang lah kalau dua kotak, sebab dua kotak untuk dua paksi. Dan soalan sudah kata kita pilih dari P dulu diikuti dari Q. So P kita letak di
paksi menegak. Q itu letak di paksi mengufut. 42, 40, 41, 49. 72, 70, 71, 79. Guna koma, guna kurungan. 62, 60, 61, 69. So jumlah dia ada 12 pasangan. 12 pasangan. So untuk pelajar lemah, bahagian ini wajib awak boleh jawablah bina jadual untuk senaraikan ruang sampel. Kemudian untuk soalan 36, senang juga sebab anda telah diberikan satu roda dan dua kotak. Tetapi di sini dia ada syarat, soalan ini agak mencabar sedikit. Dia kata kalau Firdaus itu mendapat roda itu, dia buta roda kan, buta, dia dapat angka. Kalau dia dapat angka maksudnya nombor, dia akan mencabut daripada kotak P. Kalau dia dapat huruf di sini ialah E dan G. Kalau dia dapat huruf, dia kena pilih daripada kotak Q. Jadi dia ada syarat di sini ya. Jadi jadual dia adalah seperti berikut. Macam ini. Kalau dia dapat nombor 2 atau 9, iaitu angka, dia dapat daripada kotak P. Kotak P 5, 8, T. So, kita boleh 25, 28, 2T, 95, 98, 9T. Tetapi kalau dia dapat huruf daripada roda, maka dia perlu pilih daripada kotak Q. Kotak Q ada 1, 7, B, C. So, kita boleh dapat A1, A7, AB, AC. G1, G7, GB, GC. So, jumlah di sini ada 14 pasangan. So, soalan ini ada sedikit istimewa. Mungkin jarang kita bincang di dalam kelas. Jadi, inilah peluang dia. So, kalau huruf, kita pilih dari Q. So, hanya boleh huruf ini dengan Q. Kalau angka, daripada P. Itu dia. So, ini jadual dia. Jumlah dia 14 pasangan. Okey, soalan 37 kita skip. Tidak perlu. Okey, lepas itu bahagian B, ini kita akan bincang dalam slot yang ketiga. So, modul Penkil ini, cikgu akan pecah kepada 3 slot lah dalam perbincangan. Tadi perbincangan slot 1 sudah, sekarang ini slot 2. Dan seterusnya nanti ada slot 3. Supaya video kita tidak terlalu panjang. Okey, bersedia untuk slot yang ketiga. So, cikgu rasa itu sahaja untuk slot yang kedua. Selamat menonton. Terima kasih.